Sinar Channel TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin habibina al-karim wa rasulina al-azim wa syafi'ina yawmal qiyamah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, muslimin muslimat dan seterusnya para penonton di ruang maya ni melalui laman Facebook SDA State. Jadi pertamanya, marilah bersama-sama kita untuk membuka majlis ilmu kita pada pagi ni. Santai janji sampai. Pagi ni kita santai-santai je. Tetapi mudah-mudahan dengan santai ni tadi, dengan sambil-sambil kita duduk, sambil-sambil kita berserapan, sambil-sambil kita bersama dengan keluarga, mudah-mudahan sampai di sana satu perkara yang disebut iman. Walaupun sedikit, walaupun mungkin sekelumit yang Allah Ta'ala berikan anugerah pada kita pada Sayyidul Ayyam, pada pagi Jumaat yang mulia ini, mudah-mudahan memberikan kebaikan kepada kita semua. Jadi insyaAllah, sama-sama kita membuka majlis ilmu kita pada pagi ini dengan Ummul Kitab. Dengan surah yang cukup mulia, surah yang cukup hebat. Pembukaan dalam kalam Allah ini iaitu surah Al-Fatihah. Sama-sama kita bacanya, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmatnya dan redha-Nya dalam program kita pada pagi ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. Dan sebelum kita memulakan program kita juga pada pagi ini berkaitan dengan Al-Quran, yang kita katakan, kita ungkapkan umpama surat cinta ilahi kepada hamba-Nya. Jadi sebelum tu, pastinya dalam menuntut ilmu ada adab dan caranya. Ilmu yang barakah akan hadir ataupun melekat di dada kita. Ilmu akan menjadi suatu perkara yang barakah ataupun berkat dalam kehidupan kita. Apabila kita menuntut ilmu tadi, meletakkannya, memasukkannya di dalam yang disebut hati yang ikhlas, hati yang bersih. Jadi insya-Allah muslimin muslimat, para penonton sekalian, bersama-sama kita memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya bersama-sama kita bersalawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وبارك وسلم. Alhamdulillah, yang muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Kerana sehingga saat ini masih lagi Allah mengurniakan kepada kita dengan nikmat kehidupan. Hari ini tuan-tuan, hari ini sahaja mungkin sekiranya kita katakan di seluruh dunia ini, hari ini mungkin jutaan, mungkin ribuan manusia akan meninggalkan dunia yang fana ini. Dan kita tidak tahu bilakah ajal kita, bilakah pengakhiran hidup kita. Tetapi saat ini masih lagi Allah memberikan kepada kita dengan satu nikmat kehidupan. Jadi mudah-mudahan pada pagi ini tuan-tuan puan-puan Allah mengurniakan kepada kita dengan nikmat kesihatan tubuh badan. Masih lagi Allah memberikan kesempatan kepada kita berada bersama-sama dengan insan-insan yang kita sayang. Dengan ahli keluarga kita, dengan pasangan kita, dengan mungkin sekiranya hari ini kita sebagai seorang pelajar MMU, dengan ibu dan ayah kita belajar daripada rumah. Mereka ini orang yang kita sayang sebenarnya berada di sekeliling kita. Tetapi ramai manusia, ramai yang memiliki nikmat ini kita sukar ataupun terlupa hendak bersyukur. Manusia akan mudah bersyukur sekiranya hari ini dia kehilangan sesuatu. Jadi marilah tuan-tuan, puan-puan, adik-adik MMU dan seterusnya, muslimin muslimat yang menonton live kita pada pagi ini, bersama-sama kita mengungkapkan rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah. Hari ini aku mampu untuk bangkit ya Allah. Bangkit untuk beribadah kepadamu ya Allah. Bangkit kita mencari rezeki itu juga merupakan ibadah. Bangkit mencari sesuap nasi untuk keluarga itu juga sebagai satu ibadah. Bangkit untuk memperbanyakkan amalan ibadah. Bangkit untuk membaca kalamullah, surat cinta Allah Subhanahu wa taala, ini juga satu ibadah. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyakkan lisan ini mengungkapkan alhamdulillah. Anggota badan kita dengan memperbanyakkan beribadah kepada Allah. Lidah kita digunakan untuk banyaknya membaca kalam Allah Subhanahu wa taala. Mata kita melihat Al-Quran, mata kita melihat keindahan alam ini. Seterusnya datangnya ketakjuban betapa hebatnya Allah Ta'ala menjadikan alam ini. Jadi muslimat, muslimin yang dirahmati Allah, mungkin pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan, ada sahabat kita, ada ahli keluarga kita, ada jiran tetangga kita yang mungkin hari ini mereka dijangkiti dengan wabak COVID-19. Mungkin hari ini mereka berada di ICU tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin hari ini mereka yang ada di tahap 4. Mungkin hari ini mereka yang terpisah dengan keluarganya. Suami di ICU di hospital lain, isteri di tempat lain, anak-anak di kuarantin di tempat lain. Sedih tuan-tuan. Jadi kesempatan ini marilah kita bersama-sama mendoakan mereka yang diuji oleh Allah dengan ujian ini. Diuji oleh Allah dengan musibah ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepada mereka kesembuhan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada mereka kesabaran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada mereka satu ganjaran yang hebat. Mungkin bukan di dunia ini, tetapi dengan kesabaran, dengan ujian Allah Ta'ala ini, Allah mengangkat keimanan dan darjat mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita pergi kepada sesi kita pada pagi ini, bolehlah sahabat-sahabat untuk kita share lah, share dalam Facebook kita. Mudah-mudahan perkongsian ini, program ini memberi manfaat. Bukan sekadar untuk kita, tetapi memberi manfaat juga kepada orang lain. Sekiranya hari ini kita mengajak orang membuat kebaikan dan orang tadi melakukan kebaikan tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengurangkan walaupun sedikit yang dikatakan ganjaran pahala tadi. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita membicarakan berkaitan dengan COVID-19, untuk pagi-pagi ini kita masih lagi belum membicarakan berkaitan dengan surat cinta Allah ni ataupun Al-Quranul Karim. Tetapi hari ini dia punya intro ni tuan-tuan, saya cuba nak bawakan kepada semua untuk menimbulkan dalam hati kita perasaan rindu untuk membaca Al-Quran, perasaan sayangnya nak membaca Al-Quran, perasaan teruja nak membuka helaian-helaian surat cinta Allah Ta'ala ni. Jadi nak timbulkan perasaan tu dalam masa lebih kurang sejam ni. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kefahaman, kemanisan untuk membaca Al-Quranul Karim. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita katakan tadi, hari ini masih lagi kita diuji dengan COVID-19, musibah. Kita katakan musibah, ujian Allah Ta'ala ini dengan COVID-19. Masih lagi kita dalam suasana PKP, masih lagi kita sukar untuk bergerak ke sana kemari. Hari ini minta maaf lah, saya bersiaran lah dari dalam kereta lah. Tempat saya ni dia punya line, orang kata macam siput lah, slow sangat. Jadi terpaksalah bersiaran dari dalam kereta ni tadi. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan ujian COVID-19 ni dan hampir lebih setahun lebih, ada mereka yang diuji oleh Allah dengan pelbagai ujian ini. Ada yang hilang punca pendapatan, ada mereka yang diberhentikan dengan kerja, ada yang mereka sehinggakan pada saat ini mereka nak membeli makanan untuk keluarga mereka pun susah. Mereka terpaksa mencatu makanan. Bahkan ada yang menyebut mereka yang dikatakan terpaksa berpuasa, Ustaz, kerana tak ada makanan ataupun yang boleh untuk dimasak, yang boleh untuk diberikan kepada anak-anak. Jadi apabila timbul begini, musibah ini, ujian ini yang Allah berikan kepada semua manusia, tidak kira sama ada seorang tadi Muslim ataupun non-Muslim, ada mereka seorang tadi yang dikatakan beriman ataupun tidak, muda ataupun tua, miskin ataupun kaya, semua diuji oleh Allah Ta'ala dengan musibah ini. Jadi apabila kita melihat hari ini di sekeliling kita, kita tengok dalam berita bagaimana ada seorang yang dikatakan terjun daripada jambatan. Mereka yang membunuh diri terjun daripada bangunan beberapa tingkat yang tinggi, jatuh mati tuan-tuan. Dengan ujian ini, berapa ramai di luar sana yang kemurungan. Mereka yang boleh hinggakan hilang kewarasan apabila dalam hidup mereka tertekan. Dan ramai kadang-kadang segelintir mengambil jalan mudah. Mereka mencabut nyawa mereka sendiri seolah-olah akan hilang segala kerumitan, hilang segala keresahan, hilang segala kesusahan. Tetapi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, indahnya Islam. Islam memberikan solusi ataupun Islam memberikan cara bagaimana untuk menguruskan kehidupan ini. Islam, cantiknya Islam, satu agama yang syumul. Satu agama yang sempurna, bukan sekadar agama ini yang disebut dari sudut ritual semata-mata. Bukan saja dari sudut Islam ni solat je, puasa je, zakat. Tidak. Islam ini satu agama yang syumul, yang melengkapi seluruh kehidupan sebagai seorang insan. Bahkan apabila kita melihat tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya suka tertarik untuk membawa masalah ini berkaitan dengan kemurungan,
berkaitan dengan penyakit yang disebut penyakit mental ini. Kerana apabila kita salah menguruskan emosi kita, salah menguruskan perasaan kita, salah menguruskan kehidupan ini akan menjadikan seorang tadi tertekan. Bila tertekan, manusia tadi disukar untuk berfikir secara waras. Tetapi indahnya Islam, kita diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekasih kita dengan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita bagaimana untuk menguruskan kehidupan ini sebagai seorang muslim. Sebagai seorang muslim yang mukmin yang beriman kepada Allah. Jadi asasnya, sekiranya hari ini kita ada masalah dalam hidup kita di atas dunia ini, ada masalah, asasnya kita kembali kepada Yang Maha Pencipta. Hari ini tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini yang menciptakan kita adalah Yang Maha Pencipta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang menjadikan kita. Allah lah yang menjadikan seluruh kehidupan ini. Allah lah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Allah lah yang mengaturkan rezeki ini. Sebagai orang yang beriman, kita lihat dalam rukun iman, percaya kepada Allah. Allah, kita percaya kepada Allah. Allah lah yang menciptakan kita. Contoh yang paling mudah saya nak bawakan untuk memudahkan kita menerima perkara ini. Contoh hari ini kita adalah sebuah kereta. Kita katakan kereta BMW lah tuan-tuan. Walaupun hari ini mungkin kita ada kereta BMW, ada BMX kan. Zaman dulu ada BMX, basikal. Okey, kita ada sebuah kereta BMW ni tadi. Mungkin kita katakan 5 Series lah. Jadi bila kereta kita mengalami kerosakan, breakdown. Jadi bila kereta BMW kita ni rosak, pasti kita akan menghantar kereta BMW kita ni tadi, yang boleh kita katakan kereta yang mewah lah. Kita akan hantar bukan di sembarangan bengkel. Kita akan cari kereta bengkel yang benar-benar mampu untuk membaiki kereta BMW ni tadi. Pualah, kita Google, contohlah di sekitar Melaka, bengkel BMW yang boleh membaiki. Kita tak puas hati Google. Kita tanya sahabat kita yang mungkin sama-sama dalam grup kereta kan, kita tanya, manalah kedai bengkel yang bagus untuk membaiki kereta BMW kita ni tadi. Kenapa kita hantar ke bengkel yang bagus, benar-benar spesialis ataupun memang pakar tentang berkaitan dengan kereta BMW? Kenapa kita tidak hantar kepada bengkel yang sembarangan? Bengkel yang mungkin di bawah pokok saja kan? Yang kalau kita tengok pun kedai dia, bengkel dia hidup segan mati tak mahu. Tetapi kenapa kita perlu memilih bengkel yang betul-betul dia sebagai seorang yang pakar membaiki kereta BMW? Kerana kita yakin dan percaya tuan-tuan, apabila seorang tadi dia pakar, dia mampu untuk menyelesaikan segala masalah yang berlaku. Bila kita hantar kereta, tuan bengkel ni akan tanya, bang, rosak apa bang? Tahu-tahu bawa kita ni bergegar sebelah kiri. Dia dengar sahaja keluhan kita, dia dengar sahaja masalah kita, dia dah boleh tahu dah. Seorang yang pakar ni tadi, dia dah tahu dah, oh abang punya masalah ni. Tak apalah, kita cek dulu. Kita gunakan komputer ni, kita tengok yang mana masalah, yang mana perlu dibaiki dan sebagainya. Mungkin yang rosak kadang hanya kecil je. Tetapi sekiranya kita hantar di bengkel yang salah, daripada kerosakan yang kecil, kerosakan yang murah, akan menjadi lebih parah. Begitulah juga tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Adik-adik sekalian, sebagai orang yang beriman, kita percaya Allah lah yang menjadikan kita.
Allah lah yang create kehidupan ini, tuan-tuan. Sebab itu boleh kita katakan ramai manusia disilap. Ramai manusia dia salah. Salah apabila dia ditimpa dengan kesusahan ataupun kesalahan ataupun ditimpa dengan keperitan dalam hidup ini. Pertama dia akan cari manusia. Jadi masalah dia akan jumpa manusia. Dia akan mengadu dengan kawan dia. Dia mengadu dengan sahabat dia. Dia mengadu dengan jiran tetangga dia. Dia mengadu dengan kolik dia kat pejabat. Tak puas hati cerita dengan jiran kat rumah ni. Tak puas hati cerita dengan apa? Telefon dengan family. Kat tempat kerja dia cerita lagi dengan sahabat kat tempat kerja. Yang kau tahu aku ada masalah. PKP ni. Macam masalah. Sekiranya hari ini dalam hidup ini tuan-tuan, puan-puan, adik-adik. Kita mengadu dengan manusia. Boleh, tak ada masalah. Tetapi manusia ni sifat dia. Allah letakkan manusia ini kemampuan dia terbatas. Sampai satu tahap manusia ini dia akan lelah. Sampai satu masa manusia ini dia akan terputus ataupun sampai setahap itu. Setakat itu kepandaian dia, setakat itu kemampuan dia. Tetapi sebagai seorang Muslim yang mukmin, hari ini kita percaya Allah lah yang jadikanku, ya Allah. Engkau lah yang menjadikanku, ya Allah, kehidupan ini. Aku mengadu kepadamu, ya Allah. Hari ini aku diuji dengan musibah, ya Allah. Hari ini aku diuji dengan kehidupan ini, ya Allah. Hari ini keluargaku, ya Allah. Tak ada sebutir nasi pun untuk aku suapkan dalam mulut anakku, ya Allah. Mengadu ke Allah. Tetapi berapa ramai tuan-tuan, puan-puan, hari ini yang mengadu dalam hidup mereka, masalah kehidupan ini, prioriti yang pertama dia mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengadu dekat Allah, ya Allah. Berapa ramai tuan-tuan. Sebab itu minta maaf kita cakap, kenapa manusia dia akan mengalami kemurungan? Kenapa ada insan, tak apalah kita tak nak cerita mereka yang non-Muslim. Mereka ada fahaman agama mereka. Tapi kita cerita berkaitan dengan yang Muslim ini. Kenapa ada mereka yang Muslim, kadang-kadang mereka mengambil jalan yang mudah. Seolah-olah dalam hidup mereka tidak beriman dengan Allah. Seolah-olah dalam hidup mereka, mereka terlupa Allah ini maha melihat. Allah ini sifatnya maha mendengar ritian hambanya. Hari ini kita berdoa, hari ini kita minta dengan Allah. Allah akan bagikan kepada kita tuan-tuan dan puan-puan. Hanya lambat ataupun cepat. Mungkin Allah tidak kurniakan kepada kita, mungkin sebabnya diri kita. Hati kita penuh dengan noda, hati kita penuh dengan maksiat kepada Allah. Jadi muslimin, muslimat, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para penonton sekalian. Jadi sebelum tu saya selingan siapa yang masih lagi belum share tuan-tuan dan puan-puan, cubalah share. Mungkin memberi kebaikan. Mungkin hari ini ada sahabat kita yang ada masalah ini. Sukar untuk mengawal emosi ini. Sukar untuk kontrol dalam kehidupan ini. Mungkin kemurungan. Kadang kita tak puasan. Kadang-kadang kita sendiri tak puasan. Sebenarnya kita ni pun dah ada yang disebut kriteria-kriteria mungkin dari sudut penyakit mental ni tadi. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi solusinya sebagai seorang Muslim, pertama asasnya kembali kepada yang Maha Pencipta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Walaupun orang sekeliling kita tak ada tuan-tuan, tetapi Allah bersama dengan kita. Allah tidak pernah lupa kepada hamba-Nya. Tetapi ramai hamba-Nya yang lupa kepada Allah. Kemudian yang kedua, untuk mencapai yang disebut perasaan sayang kepada Allah, hari ini kita ada ubatnya.
hari ini di sekeliling kita. Saya yakin dan percaya di rumah-rumah kita, dalam kereta kita, dalam handphone kita ada yang disebut Al-Quranul Karim. Kalau handphone adanya software, kan ada software Quran online. Al-Quran ini merupakan mukjizat. Al-Quran inilah, surat cinta inilah yang akan kita bicarakan setiap hari Jumaat insya-Allah. Sekiranya tidak ada aral melintang, sekiranya tiada masalah, setiap hari Jumaat kita akan bersiaran jam 9 pagi sampai 10 pagi di platform yang sama ini. Kita akan membicarakan surat cinta Allah Ta'ala ini. Kita akan bicarakan Al-Quran ini. Kerana Al-Quran ini, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, kerana Al-Quran ini merupakan kalam Allah. Kalam Allah. Kalam ni kata-kata Allah. Merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ini yang diberikan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Itu nanti kita cerita. Cuma saya nak bawakan kepada tuan-tuan, puan-puan, adik-adik sekalian, Al-Quran ini. Bila kita cerita tadi berkaitan dengan kereta kan, kereta BMW. Ataupun kita beli kereta. Contoh satu hari kita beli kereta. Apabila kita ambil kereta baru kita ni di dealer ataupun di tempat kereta ni tadi, di showroom ataupun di kedai kereta, kereta baru ni tadi. Dealer ni tadi akan menerangkan kepada kita, dia tunjuklah, mungkin kita baru kan, kereta yang paling latest ni, tak pernah keluar lagi. Jadi kadang-kadang dalam kereta yang canggih ni, banyak button ataupun equipment yang kita pun tak tahu apa function dia ataupun kegunaan dia. Sekiranya salah tekan, sekiranya salah setting, silap-silap kereta kita boleh rosak. Jadi masa nak ambil kereta ni, dealer ni tadi, yang jual kereta ni, dia akan terangkan kita satu persatu. Satu persatu bagaimana untuk menggunakan equipment ataupun alat-alat yang terdapat di dalam kereta ni tadi. Itu yang salah satu ni. Jadi kerana input yang banyak, kadang-kadang kita tak ingat. Kita dengar-dengar tapi kadang-kadang kita terlupa. Tapi dia kata, bang, ni disediakan buku manual cara menggunakan equipment yang terdapat dalam kereta ni tadi. Tekan ni, apa dia function dia dan sebagainya. Dia bagikan kereta manual, okay, abang balik, abang baca dulu, hadamkan dulu. Hadamkan dulu, faham, barulah kita boleh menggunakan kereta tadi dengan sebaik-baiknya. Begitulah, dalam hidup kita ada yang disebut manual untuk hidup. Buku manual. Allahu Akbar tuan-tuan. Cantiknya Islam. Islam ni bukan solat je. Orang nampak Islam ni solat je. Orang nampak Islam ni menutup aurat je pakai tudung. Orang nampak Islam ni keluarkan zakat je. Tetapi Islam ni tuan-tuan, adanya kitab Allah. Manual kehidupan panduan manusia untuk meneruskan kehidupan dia. Macam kereta tadi lah. Kita dapat kereta baru tapi kita tak tahu nak gunakan. Pasti boleh mengakibatkan berlakunya kemalangan. Boleh mencederakan kita. Bahkan boleh meragut nyawa kita. Walaupun kereta yang baru. Begitulah dalam hidup ini. Kita boleh tersesat jalan tuan-tuan. Kita boleh terjerumus ke dalam kemurkaan Allah. Kita boleh termasuk di kalangan mereka yang mungkin melakukan perkara-perkara yang syirik kepada Allah. Mungkin sekiranya kita tidak ada manual kehidupan ini, kita akan sesat jauh dengan Allah. Tetapi kasih sayang Allah kepada hamba-Nya, Allah berikan manual kehidupan ini kepada kita. Melalui siapa? Melalui kekasihnya junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Hari ini tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, Allah telah memberikan kepada kita Al-Quran, manual hidup ini. Sebab itu Allah SWT menyebut ramai manusia yang tidak bersyukur. Ramai manusia. Allah sebut ramai manusia yang tidak bersyukur. Contoh yang paling mudah hari ini. Kita ada Al-Quran. Hari ini kita ada Al-Quran kat rumah. Hari ini kita ada Al-Quran dalam handphone kita. Hari ini kita ada Al-Quran, kita boleh letak di mana dalam kereta. Tetapi persoalannya berapa ramai hari ini yang bersyukur dengan mukjizat ini, yang bersyukur dengan manual kehidupan ini dibacanya, ditadaburkannya, difahamkannya, diguna pakai dalam kehidupannya. Jadi muslimin muslimat, adik-adik sekalian, apabila Rasulullah SAW telah wafat lebih 1400 tahun yang dulu, Rasulullah dah lama meninggalkan kita. Tetapi bagi mereka yang kasih dan cinta kepada Nabi Muhammad, seolah-olah dia dekat dengan Nabi. Banyak salawat tuan-tuan. Walaupun Nabi Muhammad SAW telah lama meninggalkan kita, tetapi Rasulullah SAW telah meninggalkan kepada kita dua perkara yang hebat. Antaranya Rasulullah SAW sebut, "Taraktu fikum amrain," telah aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Dua perkara, sekiranya hari ini kita berpegang dengan dua perkara ini, Rasulullah kata kita tidak akan sesat selama-lamanya. Hari ini tuan-tuan, kita nak pergi ke utara. Ada sahabat kita kata, datanglah rumah aku ni tadi. Datanglah rumah aku ni, ada banyak durian jatuh ni tadi. Durian musangking tuan-tuan, bukan calang-calang kaleng-kaleng durian. Bukan durian kampung, bukan durian apa yang pucat tu je kan. Tapi durian musangking ada, durian di 24 ada, durian IOI ada. Datanglah rumah ni tadi, dekat utara. Dia pun cakaplah nama kampung ni sekian-sekian, alamat. Kita pun pergi, lalulah. Ni sebelum PKP lah tuan-tuan. Mungkin selepas PKP nanti kan. Selepas Selangor keluar daripada kita kan. Jadi dia punya apa, mereka yang dijangkiti kurang lah. Lepas Selangor keluar daripada kita. Okey, jadi kita pergilah rumah sahabat kita di utara ni tadi. Tetapi kerana alamatnya tak lengkap, kerana walaupun hari ini dengan ada kecanggihan apps handphone kita ni, kita ada Waze, kita ada apa, ada Maps, Google Maps kan. Tapi dia tak bagi dan kita tak gunakan. Sukar untuk kita sampai ke tempat dia. Dah banyak kali, puluh kali kita sesat. Dengan apa ni, kita habiskan minyak, kita habiskan masa, kita habiskan tenaga kita. Baik-baik boleh sampai 6 jam. Tapi sampai besok pun belum tentu sampai kerana kita sesat. Begitulah juga tuan-tuan, puan-puan, adik-adik sekalian. Dalam hidup ini kita ada manual kehidupan. Kita ada map tadi. Kita ada petanya tadi. Rasulullah kata, berpeganglah kamu kepada dua perkara. Sekiranya hari ini dalam hidup kita, kita berpegang kepada dua perkara ini, Rasulullah kata, kita tidak akan sesat selama-lamanya. Kita tak akan sesat tuan-tuan. Kita tak akan jadi orang yang syirik. Kita tidak akan jadi orang yang apa, yang tidak bersyukur kufur. Kita akan tidak menjadi orang-orang yang jauh dengan Allah. Kita tidak akan menjadi orang-orang mereka yang mudah untuk melakukan maksiat kepada Allah. Sebab apa? Kerana kita ada maps. Kita ada peta yang memberikan guidance ataupun panduan kepada kita untuk benar-benar berada di atas jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Al-Quran. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua, yang pertama tadi, sekiranya ada masalah, kita merasakan kemurungan, kita merasakan hati ini kosong, jiwa kita kosong, kita rasa ada kesempitan dalam hidup ini, dada ini sempit. Pertama tuan-tuan, sebagai seorang muslim, kembali kepada Allah. Kembalilah kepada Allah. Mintalah pada Allah
rayulah pada Allah. Kerana Allah lah yang menjadikan kita. Kerana Allah lah yang lebih faham tentang diri kita. Manusia takkan faham. Walaupun mulutnya dia kata faham. Aku faham masalah kau ni. Dia mudah dia cakap faham. Tetapi kita boleh katakan apa? Kau memanglah kau tak rasa. Tapi aku yang rasa ni tadi. Aku yang merasai kepahitan dia. Kan? Macam apa? Nyawa dia apa? Cinta di hujung nyawa macam mana? Yang macam drama tu kan? Yang viral tu lah. Kononnya. Tapi kita katakan begitu tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, kembali kepada Allah. Kemudian yang kedua, cubalah kita selak-selak surat cinta Allah ini yang telah Allah berikan kepada kita tuan-tuan. Allah telah berikan kepada kita lama dah surat cinta ni tadi. Bila cerita tentang Quran, tak tahulah saya boleh rasa ni, boleh rasa sayu, boleh rasa sedih. Sedih sebab apa? Sedih sebab kadang-kadang kita mencari Allah. Kita mencari Allah masa bila? Kita cari Allah masa kita susah. Kita cari Allah masa kita sedih. Kita cari Allah masa kita nakkan keuntungan untuk diri kita. Bila berlaku kematian, baru kita baca surah Yasin, baru kita cari Quran. Bila kita mungkin diuji dengan yang kita katakan dengan sihir, ataupun diuji dengan apa, musibah ujian dengan kezaliman, kejahatan orang, barulah kita terhege-hege nak membaca ayat kursi, membaca ayat itu dan ini supaya kita dilindungi, supaya kita dihindari daripada sihir tadi. Tetapi masih kita senang tuan-tuan, kita di mana? Tapi itulah bila kita cerita tentang Quran, kadang boleh menimbulkan, kadang saya rasa sedih. Sedih bukan apa, sedih kadang diri kita lah. Sebagai seorang manusia, kita selalu leka dan lalai. Kita leka dan lalai untuk taat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama kita katakan tadi, sekiranya hari ini kita ada masalah, sahabat kita ada masalah, keluarga kita ada masalah, cakap dengan dia. Kembalilah kepada Allah, kerana Allah lah yang lebih tahu segala masalah kita. Kerana Allah lah yang lebih tahu apa yang kita hadapi pada hari ini. Kemudian yang kedua tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, bacalah Al-Quran. Umpamanya masa dulu. Mungkin zaman sekarang ni dah tak adalah surat cinta ni kan. Kalau ada pun gunakan apa, teks kan, WhatsApp. Nak kata feeling dia lain. WhatsApp apa feeling dia lain kan. WhatsApp ni feeling dia lain, tak sama. Email, orang tak guna email lah kan. Mungkin secara elektronik kan. Kalau hari ini pun nak ucapkan contohlah hari raya kan. Dulu hari raya kita ternanti-nanti postman hantar kad raya ni kan. Ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang ada lagu dalam dia. Siapa yang mengalami suasana ni, say hi, angkat tangan. Macam saya mengalami suasana itulah. Surat ataupun kad fizikal. Contoh masa dulu mungkin abang-abang ataupun akak-akak, mungkin umur-umur yang seperti saya ni kan, nak kata muda, tak muda lagi, nak kata tua, tak tua lagi kan, tapi muda lagi lah. Masa dulu kadang-kadang kita, mungkin ada orang, contohlah, dia menerima ataupun dia ternanti-nanti surat daripada insan ataupun orang yang dikasihi ni tadi. Ternanti-nanti tuan-tuan, puan-puan. Dia kata dah pause dah. Setiap kali postman lalu, dia jenguk. Macam kita lah hari ini kan. Nampak lori JNT, jenguk. Kan? Bunyi tin kat rumah sebelah pun dia jenguk kan. Kerana dia tak sabar, dia rasa tu dia punya. Begitulah orang yang menanti-nanti surat cinta ni tadi daripada kekasih dia. Allahu Akbar tuan-tuan. Selagi surat tu tak sampai, dia mandi pun tak pasal, makan pun tak kenyang.
dia ternanti-nanti. Dan bila dapat tuan-tuan, dia ucap terima kasih kepada abang postman tadi. Ya bang, terima kasih bang. Terima kasih sangat kerana bawa surat ni tadi. Dan bila dapat surat kekasih dia tadi, nak buka ni surprise lah kan. Dia nak tahu apakah yang ditulis. Apakah yang ditulis oleh kekasih dia. Bila buka tuan-tuan, Allahu Akbar. Nak tahu kenapa? Semerbak dia punya bau kan. Zaman dulu lah, dulu. Dia dulu punya, dulu-dulu lah. Bercerita, surat tadi boleh dia letak apa? Letak bedak kan. Dia letak perfume bagi wangi lah. Buka je wangi. Ni bukan apa yang trend apa kan? Yang virus kan? Bukan. Tapi ini daripada kasih kepada kekasih kan. Ada bedak wangi. Kemudian dia baca satu persatu daripada atas. Kadang-kadang satu muka surat je. Tetapi dia punya baca teliti, dia faham betul-betul, tadabbur. Nak mengetahui apakah konten isi kekasihnya kepada dia. Daripada hati ke hati lah. Dia pun baca pada awal sampai habis. Bila baca penuh kan, ditutup lipat dan disimpan di tempat yang baik-baik. Pagi baca, tengah hari dibaca lagi, tak puas hati tuan-tuan. Petang baca lagi, baru sampai. Dan surat tadi dibaca berulang-ulang kali. Kerana apa? Kerana menimbulkan perasaan rindu kepada kekasih. Menimbulkan perasaan sayang kepada kekasih. Begitulah juga bila kita sebut dengan Al-Quran tuan-tuan. Cubalah datangkan perasaan sayang, perasaan rindu, perasaan kasih untuk membaca Al-Quran. Bacalah walaupun saya katakan walaupun satu hari satu buku surat kita membaca Al-Quran. Bacalah, datangkanlah perasaan seolah-olah kita membaca surat kekasih ni tadi tuan-tuan. Kadang kita katakan sedih. Sedih apabila kita dengan makhluk Allahu Akbar. Cinta kita begitu tinggi. Rindu dengan makhluk begitu mendalam tuan-tuan. Tetapi sedihnya kita mengaku hambanya. Kita nak nikmat macam-macam. Tetapi dalam masa yang sama, seolah-olah kita menduakan Allah. Seolah-olah kita meletakkan Allah selepas 2, 3 dan 4. Walhal Nabi Muhammad SAW mengajar kepada kita prioriti yang pertama dalam hidup adalah Allah. Dalam hidup kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Prioriti yang pertama. Dan cubalah saya nak mengajar kepada muslimin muslimat, adik-adik sekalian, cubalah dalam sesi ni tadi, walaupun singkat, walaupun 1 jam, sebelum kita masuk pada sesi seterusnya yang berkaitan dengan Al-Quran, cubalah datangkan perasaan rindu nak baca Al-Quran. Kenapa kita boleh nampak ada orang dia boleh baca Quran 24 jam. Dia berhenti pun untuk solat, dia berhenti pun untuk makan, dia berhenti pun untuk kerja dia. Tetapi dia tak henti membaca Quran, bawa kereta baca Quran. Kat mana pun dia baca Quran. Kenapa tuan-tuan? Kekuatan dia adalah dalam hatinya ada perasaan cinta, rindu nak baca Quran. Tapi sekiranya hari ini perasaan itu tak ada. Perasaan itu tak ada dalam hidup kita sebagai seorang Muslim. Perasaan itu tak ada dalam perasaan itu tak ada yang disebut mereka yang beriman kepada kitab Allah Al-Quran. Kenapa tak ada? Kerana perasaan rindu itu tentang Al-Quran, sayang Al-Quran itu tak ada dalam hidup kita. Kerana hari ini kita masih lagi kita cari Allah masa kita susah. Kita cari Allah masa kita rasakan kita nak keuntungan tersebut. Kita nakkan sesuatu. Contohlah kita berkawan dengan sahabat kita. Ataupun sahabat kita kawan dengan kita. Bila kita tahu dia kawan dengan kita kerana dia nak adanya keuntungan. Dia nak ambil kesempatan, kita marah tuan-tuan. Apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak dekat dengan Allah, perlunya kita ikhlas mencarikan yang disebut kasih sayang ataupun rindu kasih sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam surah Ar-Ra'd 2 ayat 28. Allah berfirman, allazina amanu
fatatma'innul qulubuhum bizikrillah ala bizikrillah tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Allah sebut orang-orang yang beriman ini tenang hati mereka apabila mengingati Allah Subhanahu wa taala bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Nescaya sesungguhnya mengingati Allah itu hati akan menjadi tenang. Suatu konsep ataupun satu asas yang mudah dalam hidup kita. Nak tenang, Allah sebut dalam Al-Quran dalam surah Ar-Ra'd. Nak tenang tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, sekiranya hari ini kita tak tenang nak belajar. Sekiranya hari ini kita susah nak adapt. Apa yang lecturer ajar ni kan? Dahlah kita belajar work from home. Dahlah kita belajar secara online. Kan? Kita belajar kadang dengan lain. Ataupun mungkin hari ini sebagai parent kita ada masalah. Macam mana aku nak mengajar anak aku ini, ya Allah. Bolehlah aku cakap, ya Allah. Bolehlah aku didik, ya Allah. Tapi masih lagi tetap sama. Macam mana kita nak pasangan kita pasangan yang baik, pasangan yang beriman, pasangan yang penuh dengan kasih sayang, pasangan yang boleh menerima seadanya kita, pasangan yang terbaik untuk kita. Pasangan yang kita katakan, kita sebutkan apa? Cinta apa? Sampai ke hujung nyawa, bukan separuh nyawa, tetapi sepenuh nyawa. Kita kasih dan cinta sepenuh nyawa kita, pasangan kita ni, ahli keluarga kita ni tadi. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain dan tidak bukan adalah bizikrillah, dengan mengingati Allah. Apabila dalam hidup ini kita ingat Allah, Allah akan mudahkan segala urusan kita. Sama ada urusan ukhrawi, urusan berkaitan dengan akhirat kita, urusan berkaitan dengan kehidupan kita selepas ini, fasa seterusnya, mungkin di alam barzakh. Mereka yang Allah berikan kebahagiaan di alam kubur nanti, kita berkesorangan. Dan ketahuilah Al-Quran ni tadilah yang akan menjadi sahabat kita. Al-Quran inilah yang akan menerangi kubur kita. Walaupun kita berseorangan, tetapi kita akan ditemani oleh Al-Quran. Sekiranya hari ini dalam hidup kita sentiasa mendampingi Al-Quran. Bizikrillah tatma'innul qulub, dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Jadi asasnya ataupun kita katakan sifirnya dalam hidup ni, nak tenang, ingat Allah. Nak senang, ingat Allah. Nak kebahagiaan, ingat Allah. La budah, tidak boleh tidak. Tak ada satu pun yang akan memberikan kepada kita yang dikatakan kebahagiaan, yang dikatakan keselesaan dalam hidup ini, ketenangan, melainkan nikmat tadi datangnya daripada Allah. Alah Ustaz, apa Ustaz, saya banyak duit. Belum tentu muslimin muslimat, adik-adik sekalian, belum tentu dengan duit yang banyak kita akan bahagia. Belum tentu kita ada, kita katakan semua cukup dalam hidup kita. Belum tentu kita boleh tidur yang nyenyak. Kerana dalam hidup ini, yang menguruskan kehidupan ini, yang mengaturkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak capai, antaranya cara-cara tipsnya mengingati Allah bizikrillah dan mengingati Allah adalah kita membaca kalam Allah. Membaca surat cinta Allah Subhanahu wa taala, surat cinta ilahi ini. Surat cinta Allah ini. Cubalah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Saya cuba dalam masa yang singkat ni supaya kita ada perasaan. Saat ini perasaan dalam diri, dalam hati berkata-kata. Berkata-kata, maksudnya dalam hati kita berdetiklah. Ya Allah, mulai saat ini, ya Allah, aku nak berubah, ya Allah. Kata-kata itu, detik itu merupakan doa kita. Ya Allah, mulai saat ini, ya Allah, aku nak berubah, ya Allah. Aku nak menjadi seorang hamba-Mu, ya Allah, yang sentiasa membaca Al-Quran. Bantulah aku, ya Allah,
berikanlah kekuatanku ya Allah untuk membaca Al-Quran. Walaupun selai buku surat tuan-tuan. Walaupun mungkin satu surah yang pendek, suratul Ikhlas, mungkin suratul Nas, ayat-ayat, mungkin ayat-ayat yang kita biasa buat bawa dalam zikir, ayat kursi dan macam-macam lah. Mungkin kita bawa solat, kita sentiasa baca contoh surah Al-Kahfi setiap malam. Tapi mudah-mudahan dengan kita usaha kita, keikhlasan kita nak membaca Al-Quran ini, Allah datangkan perasaan rindu dan kasih seumpama kekasih sentiasa rindu untuk membaca surat cintanya, surat kekasihnya. Begitulah juga sebagai seorang hamba yang telah Allah berikan perasaan kemanisan membaca Al-Quran, mereka tidak sabar-sabar untuk membaca Al-Quran di mana jua mereka berada, apa jua keadaannya, sibuk ataupun senang, ada je masa lapang, dia akan buka handphone ni tadi, dicari apps Al-Quran online dan dibaca. Walaupun mungkin satu ayat, sementara menunggu traffic light, walaupun mungkin satu muka. Tetapi dengan usahanya, dengan komitmennya untuk membaca Al-Quran, yakin dan percayalah, Allah akan berikan kepada mereka perasaan tenang, perasaan kebahagiaan, perasaan yang mungkin hari ini kita suka nak ceritakan kepada orang lain, perasaan tersebut. Kerana perasaan tadi hanya Allah berikan kepada mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada lagi 5 minit Muslimat, adik-adik yang dirahmati Allah, kita ada lagi 5 minit. Sekiranya dalam sesi ni ada soalan, sebenarnya saya tak boleh nak tengoklah dari Facebook tadi. Sekiranya ada soalan, bolehlah tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, adik-adik tinggalkan di ruang komen. Jadi insya-Allah pada minggu hadapan saya akan cubalah untuk menjawab beberapa soalan kemusykilan yang mungkin apabila hari ini kita tanya di ruang komen ataupun di tempat umum ni tadi dan jawab di tempat umum, mungkin masalah kita sama juga masalah yang dihadapi oleh sahabat kita yang lain. Ada orang malu nak bertanya. Sebab tu hari ini kenapa adanya program ataupun usaha ni tadi, kalau ada masalah ataupun perlukan bantuan, kibarkan bendera putih kan. Kadang ada orang, dia susah, dia payah, tetapi dalam hidup dia tak pernah minta pertolongan dengan orang. Jadi timbul perasaan malu, macam mana aku nak minta tolong ni? Walaupun orang nampak dia senang. Walaupun orang nampak dia senang. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi boleh tinggalkan komen, soalan-soalan di ruang komen. Nanti insya-Allah pada minggu depan sekiranya ada masa, kita akan jawablah, kita akan pilihlah soalan tadi secara waktu. Okey, kita pergi kepada kesimpulan boleh? Kesimpulan sesi kita pada pagi ni. Yang pertama, saya simpulkan yang pertama, hari ini kita diuji dengan COVID-19, dengan musibah, dengan PKP. Dan inilah juga satu suasana menandakan dunia ini kita berada di akhir zaman. Bila akhir zaman tuan-tuan, contoh hari inilah student-student sekalian, kita tahulah, kita ada berbaki lebih kurang seminggu je. Seminggu nak masuk final exam. Seminggu kita akan masuk final exam ataupun peperiksaan akhir semester ni. Kita tahu seminggu je lagi. Jadi dalam masa seminggu ni tadi, kesempatan yang kita ada, kita akan pulun bersungguh-sungguh bagi mereka yang benar-benar nak menjadi seorang pelajar yang dia mengejar perfect. Dia nak kerja result yang cemerlang, excellent, yang hebat. Seminggu ni dia rasa tak cukup ni. Allah Akbar, seminggu ni rasa macam sehari, tak cukup ni. Untuk seorang pelajar yang benar-benar dia mengejar ataupun dia nak menjadi seorang pelajar yang berjaya dalam akademik dia. Tetapi dalam masa yang sama, ada juga pelajar walaupun seminggu masa yang sama, tetapi walaupun dia ada masa yang sama, tetapi dia buat sambil lewa. Sebab apa tuan-tuan, puan-puan, adik-adik? Kerana dalam hidupnya, dalam diri dia, walaupun dia sebagai seorang pelajar, tapi tidak ada perasaan.
perasaan nak menjadi seorang pelajar yang hebat, perasaan nak dapat result yang baik, perasaan tak ada perasaan untuk membahagikan ibu ayah. Tetapi beza dengan pelajar yang ada matlamat, visi dan misi dia. Begitulah juga tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah berada di akhir zaman dan kita tidak tahu bilakah berakhirnya hidup ini. Kalau hari ini kita tahu hari ini kita mati petang ni, yakin dan percayalah hari ini kita akan baca Quran daripada pagi sampai ke petang. Hari ini kita akan solat setiap saat, setiap minit kita akan solat sunat. Kita akan solat kerana kita tahu kita akan mati petang ni. Tetapi kerana ajal maut ini rahsia Allah, kita tidak tahu tuan-tuan. Kerana kalau kita tahu ramai manusia dia akan beribadah tidak ikhlas. Tetapi kerana kita tidak tahu, Allah ingin melihat keikhlasan. Apakah hari ini kita benar-benar ikhlas sebagai seorang hamba Allah? Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah berada di penghujungnya, lagi 2 minit. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan pada pagi ini, sekiranya ada masalah, ada kesulitan, prioriti yang pertama kembali kepada Yang Maha Pencipta, kepada Allah. Allah lah yang lebih mengetahui masalah kita. Allah lah yang boleh menguruskan masalah kita. Allah lah yang akan boleh mengurangkan tekanan dalam hidup ni, melapangkan dada ini. Dialah yang menyempitkan, dialah yang melapangkan dada ini. Jadi insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kesempatan yang singkat ini memberikan kebaikan kepada kita semua. Sekiranya ada silap dan salah, saya mohon kemaafan daripada luar ni tadi. Sekarang pun di sini dah hujan lah. Dah hujan kan rintik-rintik. Jadi mudah-mudahan Allah sentiasa melimpahkan rahmat dan redha-Nya dalam kehidupan kita, khususnya sebagai seorang Muslim yang mukmin, seorang Islam yang benar-benar kepada Allah, sentiasa mencari Allah, sentiasa mengharapkan redha Allah, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dalam hidup kita, nikmat, ketenangan, kebahagiaan. InsyaAllah, amin amin ya rabbal alamin. Kita doa sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allah ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Alim ya Karim ya Allah ya Tuhan kami. Pada pagi yang penuh dengan rahmat dan nikmat-Mu ya Allah, pada pagi Saidul Ayyam Jumaat yang penuh mulia ini ya Allah, kami bermohon ya Allah, kami menadah tangan ya Allah, mencari redha-Mu ya Allah, mencari kasih sayang-Mu ya Allah, mencari kerinduan-Mu ya Allah, mencari keampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami ya Allah, sama ada kesalahan kami ini kecil ataupun besar, sama ada dosa kami ini zahir ataupun batin ya Allah, sama ada silap dan salah kami ini kami sengajakan ataupun tidak ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami ya Allah. Kami takut dan bimbang ya Allah. Saat kami dijemput oleh-Mu ya Allah, saat kami bertemu dengan-Mu ya Allah, masih lagi kami banyaknya dosa kami ya Allah. Banyaknya dosa untuk kami masih lagi pikul ya Allah, kami baru bertemu dengan-Mu ya Allah. Oleh itu ya Allah, dengan kesempatan yang mulia ini ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami ya Allah. Bersihkanlah hati ini ya Allah. Bersihkanlah hati kami ini ya Allah daripada titik-titik maksiat ya Allah. Untuk mudah kami membaca Al-Quran, untuk mudah pada kami menuntut ilmu-Mu ya Allah. Ya Allah, lapangkanlah dada kami ya Allah. Lapangkanlah dada kami ya Allah, jangan Engkau sempitkanlah ya Allah. Lapangkanlah kehidupan kami ya Allah, jangan Engkau sulitkan ya Allah. Ya Allah, di kesempatan ini juga ya Allah, Kau ampunkanlah segala dosa ibu dan ayah kami. Ampunkanlah segala dosa mereka ya Allah. Ampunkanlah segala dosa ibu dan ayah kami yang banyak berkorban untuk kami ya Allah. Seandainya ya Allah pada saat ini ada ibu dan ayah kami telah kembali kepada-Mu ya Allah, Kau luaskanlah kubur mereka, terangilah kubur mereka, jadikanlah kuburnya taman-taman syurga ya Allah. Ya Allah, sini pada saat ini ya Allah ada ibu dan ayah kami dalam usia tuanya ya Allah. Kau angkatlah segala sakitnya ya Allah. Berikanlah kepadanya kenikmat kesihatan tubuh badan ya Allah. Berikanlah kepada ibu dan ayah kami ya Allah kemudahan untuk beribadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anaknya yang soleh dan solehah. Jadikanlah kami anak-anaknya yang baik ya Allah. Jadikanlah kami anak-anaknya yang mengalirkan air matanya dengan kebaikan ya Allah. Jadikanlah ya Allah kami anak-anak mereka yang boleh dibanggakan ya Allah di dunia dan di akhirat.
Ya Allah, ampunkanlah pasangan kami, ampunkanlah segala dosa ahli keluarga kami dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kepada ya Allah. Hanya kepadamu tempat kami berlindung, ya Allah. Kami berlindung denganmu, ya Allah, daripada wabak ini, ya Allah. Jauhkanlah kami, ahli keluarga kami dari bencana ini, wabak ini, ya Allah. Pelihara kami, lindungilah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita jumpa lagi insya-Allah pada sesi minggu hadapan. Tak ada arah melintang, dipanjangkan umur, kita akan berjumpa sekali lagi insya-Allah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinar Channel TV. Terima kasih kerana menonton di Sinar Channel TV. Dan jangan lupa untuk subscribe, like dan komen. Dan sekiranya video ini bermanfaat, bolehlah sama-sama kita share. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.